Saya bingung, guys. Orang yang rajin tidak berbuat apa-apa itu Pemalas atau orang rajin? Hush. Orang yang sangat rajin tak buat apa-apa ni malas ke rajin? Ush, sangat berfalsafah tinggi abang kita ni. Assalamualaikum. Bosan kat rumah tak tahu nak buat apa. Asyik-asyik duk tengok video kucing. Comel kucing ni. Tengok pipi dia, ya Allah, gebu je. Jadi apa kata anda gerakkan sel-sel otak anda untuk menjawab soalan-soalan mencabar minda ni. Caranya, korang diberi dalam 5 saat untuk menjawab setiap soalan. Tapi itulah 5 saat ni, maksudnya korang boleh pause video sebab video ni keluar dekat YouTube, dia bukan live dan tak adalah keluar kat TV ke apa ke. Soalan 1. Korang ni gila ke tak sebenarnya? Sewaktu anda melawat hospital sakit mental, anda tanyalah pada doktor tu apa kriteria yang akan membuatkan seorang tu dianggap sebagai orang gila yang kena masuk dalam hospital ni. Jadi doktor tu pun kemukakan satu soalan. Saya isi tak mandi dengan air. Kemudian kami bagi kepada anda sebatang sudu, satu cawan teh dan sebuah baldi. Dan anda dikehendaki untuk mengosongkan tak mandi tersebut. Okey, jadi ini ujiannya. Adakah anda akan gunakan sudu? Atau menggunakan cawan teh? Atau anda gunakan baldi? Jadi jawapan yang sebenarnya yang sepatutnya dipilih oleh orang yang tak gila adalah anda tak guna tiga-tiga tapi anda tarik dia punya penutup tak mandi tu. Sebab itulah cara orang buang air daripada tak mandi. Jadi apa jawapan korang? Korang layak masuk hospital gila tak ni? Sorry. Soalan 2. Abu baru saja kalah dengan Ali dalam pertandingan bola keranjang. Jadi Abu nak balas dendam pada Ali. Abu cakap pada Ali, kau tahu tak, aku sebenarnya boleh tekan tubi 2 hingga 3,000 kali dalam masa 10 minit. Ali kata mustahil, confirm tak boleh buat. Tapi akhirnya Abu menang cabaran tersebut. Macam mana Abu buat? Jawapan, Abu cuma tekan tubi sebanyak 2 kali. Sebab dia kata, aku boleh tekan tubi 2 hingga 3,000 kali. Bukan 2,000 hingga 3,000 kali, 2 hingga 3,000 kali. Jadi dia tekan tubi 2 kali dan dia menang lah. Itulah, korang jangan mudah tertipu dengan permainan kata. Soalan 3. Walaupun harimau Tasmania diklasifikasikan sebagai hidupan karnivor, tapi dia tak makan daging. Macam mana ni boleh berlaku? Jawapan, sebab harimau Tasmania dah pupus. You think this is funny? Soalan 4. Seorang budak ditahan cikgu setelah habis waktu sekolah. Cikgu tu pula tak berapa suka dengan budak tu, jadi dia sajalah menyakat. Hukuman awak adalah untuk menulis 1,000 patah kata dalam masa 1 minit. Mula. Tapi akhirnya budak tu berjaya buat dan dia balik rumah awal. Macam mana budak tu buat? Okey, aku tahu korang ni ada yang pandai-pandai ni. Budak tu dia bukan menulis 1,000 patah kata. Bukan. Dia lebih mencabar minda sikit. Jawapan, kan dulu kita biasa dengar sebuah gambar menceritakan lebih banyak daripada 1,000 perkataan. A picture tells more than 1,000 words. Jadi budak tu pun dia lukislah gambar. Lepaslah 1,000 patah kata dalam seminit. Tercabar tak minda korang? Soalan 5. Okey, soalan ni agak kompleks sikit. Jadi kalau anda perlu gunakan kalkulator, gunakan kalkulator. Tapi kalau anda boleh berfikir, sebenarnya boleh menyelesaikan soalan ni. Dengar elok. Andaikan bahawa sekelompok penguin hidup dalam ketumpatan 1,000 penguin dalam 1 km persegi dan penguin tersebut boleh berlari dengan kelajuan 7 km sejam. Dan andaikan juga bahawa terdapat 200 beruang kutub dalam 1 km persegi dan mereka boleh berlari 20 km sejam. Jadi berapa bilangan penguin yang boleh dimakan oleh beruang kutub dalam 1 bulan? Kalau beruang kutub cuma boleh makan 1 penguin dalam
masa sejam. Jawapan tak ada. Beruang kutub tak boleh makan seekor penguin pun sebab beruang kutub hidup dekat kutub utara, penguin hidup dekat kutub selatan. Pada muka korang dekat video ni. Soalan nombor 6. Ada sebatang jalan yang sangat sempit. Dia sangat sempit sampai hanya sebuah kereta saja yang boleh lalu sebatang jalan ni pada bila-bila masa. Tapi nak dijadikan cerita, ada dua pemandu bas yang lalu dekat jalan ni pada arah yang berbeza. Tapi akhirnya entah macam mana mereka berjaya merentasi jalan tersebut. Macam mana diorang buat? Jawapan yang lalu jalan tu adalah pemandu bas. Bukan bas, jadi pemandu bas dua orang je lah. Dua orang boleh lalu je. Semberang. Saya pun begitu juga. Soalan 7. Seorang lelaki terperangkap dalam sebuah bilik. Bilik tersebut hanya ada dua sahaja laluan keluar, iaitu dua pintu keluar. Di belakang sebuah pintu adalah sebuah bilik yang terdiri daripada kaunter pembesar. Cahaya matahari yang panas difokuskan dan akan membakar sesiapa saja yang lalu pada bilik tersebut dengan segera. Pada pintu yang kedua pula ada naga yang sangat lapar. Macam mana lelaki tersebut nak keluar? Jawapannya, dia tunggu waktu malam je lah. Waktu matahari tak ada, lepas tu dia keluar melalui bilik kaunter pembesar. Itulah jawapannya, Tuan. Nombor 8. Lelaki yang sama kali ini terperangkap dalam satu lagi bilik. Apa yang kesian? Bilik itu mengandungi 3 pintu. Pintu yang pertama membawa kepada satu bilik yang mengandungi api yang membara-bara. Pintu yang kedua membawa kepada bilik yang dipenuhi dengan pisau-pisau tajam. Manakala pintu yang ketiga membawa kepada sebuah kolam yang dipenuhi dengan ikan jerung yang kelaparan yang dah tak makan selama 6 bulan. Jadi pintu mana yang perlu dipilih untuk selamat? Jawapannya adalah masuk ke pintu yang ketiga, iaitu pintu yang dipenuhi dengan ikan jerung yang dah tak makan selama 6 bulan. Sebab bila ikan jerung tak makan 6 bulan, maksudnya diorang dah matilah. Bener juga ya. Soalan 9. Jam matahari adalah alat pengukur masa yang memiliki paling sikit bahagian yang bergerak. Alat pengukur masa yang mana yang memiliki paling banyak bahagian yang bergerak? Jawapan, jam pasir. Sebab dia ada banyak pasir. Paling banyak benda yang bergerak. Taklah salah. Ya Allah, soalannya kedua. Minah menyalakan 10 batang lilin dalam satu bilik. Bilik tu tingkap dia terbuka. Kemudian Minah keluar. Angin bertiup menerusi tingkap dan 3 batang lilin terpadam. Kemudian selang beberapa ketika, Minah pun balik dan dia dapati bahawa 3 lilin telah terpadam. Jadi dia pun menutup tingkap dan tak ada apa lagi yang dapat memadamkan lilin tersebut. Pada akhirnya, berapa batang lilin yang tinggal? Ni fikir elok-elok. Jawapan, batang lilin yang tinggal pada akhirnya adalah sebanyak 3. Sebab 3 ni yang tak terpadam. Jadi yang lain yang 7 lagi tu semua menyala. Akhirnya akan memakan lilin tersebut sampai diorang hilang. Dan hanya akan 3 yang tak terpadam tadi yang tinggal. Harap korang tak kena tipu lah dengan soalan-soalan trik tersebut. Dan ia memberitahu kita bahawa pada waktu cuti ni sebenarnya benda yang paling penting untuk kita gerakkan adalah kita jangan bagi dia mati, jangan bagi dia bersawang. Dan teruskan berfikir dan gerakkan akal anda, kerana itulah yang mendefinisikan kita sebagai seorang manusia. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang, insya-Allah.
Assalamualaikum.